Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Sidang penonton, hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan menyambung bacaan kita bagi tafsiran surah-surah Al-Qisar Al-Mufassal, dan kita sampai kepada surah-surah penghujung, iaitulah baki 5 surah yang terakhir daripada surah-surah Al-Quranul Karim, daripada surah An-Nasr hinggalah surah Qul a'udzu birabbin nas. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Surah ini antara surah Madaniyah dengan kesepakatan para ulama, kerana ini adalah surah seperti yang datang daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah surah yang terakhir, yakni surah terakhir yang lengkap turun, ya, secara lengkap turun. Dan surah ini berlaku khilaf, adakah dia turun sebelum Fathu Makkah atau selepas Fathu Makkah. Ada yang berpendapat surah ini turun 80 hari sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang kata ia turun pada hari-hari tasyriq, pada Hajjatul Wada', dan ada yang kata turun sebelum daripada itu lagi. Ala kulli hal, dia di antara surah yang terakhir yang turun menceritakan tentang kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka Mekah. Dan sebab itulah surah ini disebut sebagai surah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah penghabis umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ditanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma, ditanya kepada Ibnu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apakah makna surah ini? Lalu Ibnu Abbas mengatakan surah ini adalah ajal Rasulullah. Dia adalah pemberitahuan bahawa ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pun sampai. Ya, kerana tugas Nabi sudah pun sempurna. Jadi surah ini adalah surah Madaniyah dan terkandung 3 ayat. Seperti juga surah Al-Kautsar, surah Wal 'Asr, dan surah Idza jaa nasrullahi wal fath. Kata Allah Subhanahu wa taala, Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang kepada kamu pertolongan Allah, i'anatuhu ta'ala wa izharuhu iyyaka 'ala 'aduwika. Wan nasru hiya an-nasru 'ala al-a'da', yakni kemenangan ke atas musuh. Ya. So kalau kita kata surah ini turun sebelum Fathu Makkah, jelas. Sebab itulah datang kalimah idza bergabung dengan fi'il madhi yang menunjukkan ia akan berlaku. Dan ada yang berpendapat, wallahu alam, sebahagian ahli tafsir berpendapat mengatakan surah ini turun selepas daripada Hajjatul Wada', iaitu selepas Fathu Makkah. Dan idza di sini bermakna tahqiq, bermakna telah berlaku. Ala kulli hal, surah ini turun dekat dengan Fathu Makkah. Ya. Dan makna al-fath di sini ialah Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Dinamakan pembukaan kota Makkah kerana apabila sesuatu kota atau negeri itu ditawan atau diambil alih pemerintahannya oleh umat Islam, maka tentulah pintu kota itu akan dibuka. Dan demikian juga makna buka di sini ialah membuka masuk hidayah, membawa masuk hidayah ke dalam sebuah negeri yang diambil alih pentadbirannya oleh umat Islam, dibebaskan daripada orang musyrikin. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa apabila telah datang
kepada kamu wahai Muhammad kemenangan daripada Allah, i'anah min Allah, wa izharuhu iyyaka ala aduwika wal fathu ay wa fathu Makkah, dan pembukaan kota Makkah. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat wahai Muhammad. Sama ada melihat di sini kita maknakan dia dengan melihat secara melihat yang benar dengan mata, ay absartahum wa absartan nasa ya Muhammad yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dinillah ay millatul Islam. Ini kau dapati, kau melihat manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Afwajan di sini hal min fa'il yadkhulun. Ay yadkhuluna afwaja. Afwaja jam'un li kalimati fauj. Jama' bagi kalimah fauj. Dan fauj ialah jama'ah minan nas, sekumpulan manusia. So afwajan jama'at wa tawaif, berkumpul-kumpulan, berpuak-puak, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah hal, bagi keadaan manusia. Kalau kita kata ra'aita adalah ru'yah basariyah, yakni engkau melihat mereka datang kepada kamu wahai Muhammad berbondong-bondong dalam keadaan manusia. Apabila engkau melihat manusia, keadaan mereka memeluk agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong, beramai-ramai. Sedangkan sebelumnya manusia nak masuk Islam dalam keadaan sembunyi-sembunyi, takut, seorang-seorang pun takut. Tapi akhirnya bila Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada Nabi SAW, datanglah apa yang disebut sebagai Amul Wufud, tahun dihantarnya perwakilan daripada setiap kabilah-kabilah Arab. Ini kerana banyak juga kabilah-kabilah Arab menangguhkan keislaman mereka. Dalam riwayat mengatakan kanatil Arab tatalawwamu islamaha. Yani orang Arab itu menangguhkan Islam mereka, Fathah Makkah, sehingga Makkah dibuka. Dia berkata tunggu, kalau Allah Ta'ala bagi Muhammad menang ke atas orang Quraisy, sedangkan mereka adalah Ahlul Haram, mereka adalah penduduk haram Allah, dan Allah telah menyelamatkan mereka daripada tentera bergajah, maka itulah bukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Sebab itulah Fathu Makkah di antara min dalail an-nubuwah. Dan surah ini menceritakan kepada kita min dalail an-nubuwah, di antara dalil-dalil kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kerana dengan diambil alih pemerintahan kota Makkah itu, maka terbuktilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamanya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dibuka pula Taif dan berlaku peperangan di Taif, peperangan di Hawazin, semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memenangi peperangan tersebut. Lalu masuklah orang Arab yang mana mereka ini adalah abadatul authan, penyembah berhala. Manakala Ahlul Kitab seperti Nasrani Bani Taghlib, mereka membayar jizyah, ditundukkan dengan dibayar jizyah, maka mereka tunduk kepada pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana Ahlul Kitab diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada memeluk Islam atau mereka kekal dalam keadaan agama mereka, namun mereka membayar jizyah kepada Nabi, kepada kerajaan Islam, dan mereka mengikat diri mereka dengan peraturan dan undang-undang negara Islam sebagaimana yang telah Allah Ta'ala nyatakan dalam surah At-Taubah. Jadi wa ra'aitan nas yadkhuluna, wa ra'aitan nasa, ra'aita fi'il wa fa'il, dan an-nasa maf'ulun bih. Yadkhuluna jumlah hali mansub 'ala al-haliyah, mansub di atas hal. Yani kau melihat manusia, keadaan hal mereka itu memeluk Islam, memeluk agama Allah. Afwajan, hal
bagi fa'il pada kalimah yadkhulun. Adapun jikalau kita kata ru'yah di sini adalah ru'yah qalbiyah. Ra'aita bermakna alimta, engkau tahu, maka makna yadkhulun, jumlah yadkhulun menjadi maf'ulun thani. Dan an-nas adalah maf'ulun awal. Kerana kita tahu ra'a qalbiyah bertaadi kepada dua maf'ul. Dan dia di antara nawasikh bagi mubtada' dan khabar. So asal jumlah ialah an-nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja ay wa ra'aita an-nasa, dan kamu tahu manusia itu, kamu yakin manusia masuk agama Allah dalam keadaan mereka berbondong-bondong. Ala kulli hal, kedua-dua makna ini warid. Kedua-dua makna ini warid kerana Nabi SAW melihat dengan mata baginda sendiri manusia masuk Islam berbondong-bondong. Mereka datang kepada Nabi SAW, berbai'ah kepada Nabi SAW, dan yang tidak masuk Islam di depan Nabi, mereka mengaku dan mengisytiharkan keislaman mereka menerusi perwakilan-perwakilan yang datang memberikan bai'ah mereka kepada Nabi SAW. Fasabbih bihamdi rabbika ay faqul subhanallahi hamidan lahu. Maka di sini jawab bagi syarat idza, jawab bagi jumlah tersebut. Jikalau kamu telah datang kepada kamu kemenangan daripada Allah dan pembukaan Mekah, dan engkau melihat dengan mata kepala kamu sendiri manusia itu dalam keadaan mereka memeluk agama Allah secara beramai-ramai, maka apa yang kamu kena buat, fasabbih, maka pujilah, sucikanlah. Sabbih ay nazzih, dan makna tasbih ialah tanzihullah subhanahu wa ta'ala an kulli naqsin wa aibin. Maka sucikanlah Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan, kerana telah jelaslah keagungan dan kehebatannya. Ya? Maka Nabi disuruh bertasbih. Wastaghfirhu, dan beristighfarlah kepadanya, dan inilah ajal Nabi SAW. Kerana istighfar datang pada penutup amalan. Bila kita habis solat, kita disuruh istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bila habis haji pun, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Dan kita disuruh beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bila penutup haji disuruh kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Maka bila Allah Ta'ala kata wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kepadanya, di sini adalah suruhan untuk Nabi SAW tawaduk, merendah diri kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kerana baginda orang yang berdosa, tetapi sebagai mengangkat derajat Nabi SAW dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istighfar, kerana istighfar adalah ibadat yang Allah Ta'ala sangat suka. Ya? Dan sebagai penutup amalan Nabi, sebagai Nabi SAW, dia telah menyempurnakan tugasnya sebagai Rasul, maka bersiap sedia untuk dia dipanggil kembali bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah apabila turun surah ini, kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, adalah Nabi SAW membanyakkan bacaan di akhir hayatnya, Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi memperbanyakkan di akhir hayat baginda membaca Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah, dengan segala kepujiannya, aku mensucikan Allah dan aku memujinya. Dan aku bermohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Aku kembali kepadanya. Dan dalam rukuk, Nabi SAW membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik, Allahumma ghafirli. Maha suci engkau ya Allah, dan aku memujimu. Ya Allah, ampunkanlah aku.
Nabi baca dalam rukuk. Nabi banyak baca dalam rukuk. Di akhir hayat Nabi SAW, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Dan Nabi banyak membaca sepanjang hari-hari beliau, Subhanallah bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itulah sebagai ulama suka kalau kita beristighfar dengan lafaz astaghfirullah wa atubu ilaih pada waktu-waktu yang kita disuruh beristighfar, kerana ini adalah lafaz istighfar yang Nabi gunakan, yang banyak Nabi baca di akhir hayat baginda Nabi SAW. Ya. Allah Ta'ala kata innahu kana tawwaba. Jumlah ta'liliyah menyatakan kenapa disuruh beristighfar kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia itu senantiasalah sifatnya, namanya adalah At-Tawwab, adalah Allah itu Tawwab. Ya. Tawwab yakni yang mengurniakan keampunan, mengurniakan untuk hamba-hambanya kembali kepadanya. Ya. Kembali kepadanya. Dan seperti yang kita tahu bahawa kana, jika dinisbahkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yakni menyatakan keadaan Allah sejak azali, tidak ada permulaan, bahawa sifatnya adalah begitu, bahawa Allah itu sifatnya sentiasalah dia sejak azali adalah Tawwab, mengurniakan keampunan kepada siapa jua yang hendak kembali kepadanya. Dan sebab itulah dinamakan surah ini surah At-Tawdi' juga, surah selamat tinggal, kerana ini adalah ucapan selamat tinggal kepada Nabi SAW, kepada umat baginda. Dan termasuklah makna wastaghfirhu di sini, minta ampun bagi pihak diri Nabi dan juga bagi pihak umat baginda SAW. Sebab itulah di akhir hayat Nabi SAW, Nabi pergi ke syuhada Uhud, di perkuburan Uhud. Nabi salatkan jenazah mereka sebagai ucapan selamat tinggal, sebagai istighfar terakhir Nabi SAW bagi pihak mereka, kerana setelah Nabi wafat nanti tidak ada lagi doa daripada Nabi SAW untuk mereka, kerana amalan Nabi telah pun terputus daripada dunia ini. Naam. So ini adalah surah An-Nasr. Secara ringkas kita dapat tafsirkan di sini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW untuk menzahirkan kesyukuran baginda di atas kurniaan yang sangat besar. Nabi masuk ke kota Mekah pada hari Fathu Mekah dalam keadaan tunduk, sehingga kan kepala Nabi hampir tersentuh pelana kuda Nabi SAW, kerana begitu tawaduknya Nabi SAW. Masuk ke kota Mekah dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kita datang kepada surah Tabbat. Surah Tabbat ataupun surah Al-Masad. Dinamakan dengan surah Tabbat kerana dimulakan dengan Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dan dinamakan juga dengan surah Al-Masad kerana disebut di hujung hammalatul hatab fi jidha hablum mim masad. Dan surah ini turun berkenaan dengan kita baca dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini bersempena dengan tindakan bapa saudara Nabi SAW yang paling rapat dengan baginda setelah Abu Talib, iaitulah Abu Lahab. Dan Abu Lahab namanya ialah Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Digelar dia dengan Abu Lahab kerana wajahnya yang cerah, yang terang, seperti nyalaan lampu api. Ya. Dan dia adalah jiran Nabi SAW.
Dan dia juga adalah besan Nabi SAW kerana dua orang anak lakinya berkahwin dengan dua orang anak perempuan Nabi SAW. Kemudian apabila Nabi menjadi Nabi, dia perintahkan anak-anaknya supaya menceraikan isteri-isteri mereka. Dan dia rumahnya berjiran dengan Nabi SAW, tetapi isterinya Ummu Jamil, gelarannya Ummu Jamil dan namanya Arwa binti Harb. Arwa bintu Harbin, saudara perempuan kepada Abu Sufyan. Ya. Kerjanya adalah menabur duri-duri di jalan Nabi SAW. Dia menanggung kayu-kayu yang berduri nak pergi letak dekat rumah Nabi SAW. Dan kerjanya suka mengejek dan menghina Nabi. Manakala Abu Lahab pula, pada hari pertama Nabi SAW menyeru kaum Quraisy kepada agama Allah, Nabi naik ke bukit dan menyeru golongan Quraisy dengan berkata, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy." Lalu Nabi menjelaskan dakwah baginda. Lalu Abu Lahab membalas dan mengherdik Nabi SAW dengan katanya, "Alihadza jama'tana ya Muhammad, tabban laka sa'iral yawm." Celakalah bagi kamu sepanjang hari ini. Hanya kerana ini kamu himpunkan kami. Maka sebab itulah Allah Ta'ala balas semula perkataannya itu dengan kalimah tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dan jumlah yang pertama tabbat ay halakat, celakalah, musnahlah, yada abi lahab, kedua tangan Abi Lahab. Dan nisbah kepada tangan ialah nisbah, makna sebut tangan di sini zikrul ba'di wa iradatul kull, menyebut sebahagian dan dikehendaki semua. Dan ini adalah laknat ke atasnya, ya, laknat Allah ke atas Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, yakni celakalah dia seluruhnya. Dan disandarkan kepada tangan kerana amalan dan pekerjaan manusia itu majoritinya dibuat dengan tangannya. Watab, dan celakalah dia, dan telah celakalah dia. Fi'il madhi kedua-duanya. Dan ini adalah khabar bahawa laknat tersebut telah pun berlaku. Jadi Allah Ta'ala kata Allah melaknat Abu Lahab dan laknat itu telah pun berlaku. Abu Lahab memang telah celaka kerana dia tidak akan dibuka lagi pintu iman kepadanya. Dia telah dihukum oleh Allah Ta'ala di dunia ini dengan kesesatan yang kekal abadi dan azab neraka yang kekal abadi di akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Itulah makna ayat ini, ialah khasirat wa khabat wa dhalla amaluhu wa sa'yuhu wa tab ay wa qad tabba wa tahaqqaqa khasaratuhu wa halakuhu. Semoga celakalah Abu Lahab, dan memang dia telah celaka dan musnah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma di sini ialah ma nafiyah. Tidaklah boleh menyelamatkannya. Ma aghna, tidaklah boleh mencukupkannya. Tidaklah boleh menyelamatkan dia. Tidak berfaedahlah akan bagi pihaknya untuk menyelamatkan dia daripada kecelakaan tersebut, maluhu, harta bendanya, wa ma kasab, dan apa jua yang dia buat, apa pun yang dia akan buat lepas ini tak mungkin lagi boleh menyelamatkan dia, bahkan sebaliknya akan menambah kecelakaannya. Dan ada yang kata wa ma kasab, yakni anak-anaknya, sebab Abu Lahab kata kalau betul yang Muhammad ni nabi dan aku lawan dia dan akan jadi seperti yang Muhammad kata, aku akan diazab oleh Allah. Nanti di akhirat aku akan ganti, aku akan bayar dengan harta aku dan anak-anak aku akan tolong aku. Maka Allah Ta'ala kata ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak ada faedah, aku sikit takkan ambil, takkan terima daripada dia harta benda dia, mahupun anak pinak dia tak mampu menolongnya. Atau ma di sini ialah istifhamiyah, soalan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, yakni apakah mencukupkan dia akan pihaknya hartanya dan apa yang dia kerjakan, yakni istifham dengan makna ingkar.
Makna balik kepada makna ingkar jugalah. Sama ada kita kata ma di sini memang ma nafiah, nafi, atau dia adalah ma soalan istifham tetapi maknanya adalah nafi. Kedua-duanya ayat ini bermakna nafi, bermakna ingkar. Dan sama ada harta di sini maluhu wa ma kasab, yakni hartanya yang dia usaha sendiri, harta yang dia dapat daripada nenek moyangnya, ataupun harta yang dia usaha sendiri, atau maknanya adalah hartanya dan apa sahaja perbuatannya. Dan termasuklah di antara ma kasab ialah anak pinaknya. Semuanya itu tidak akan memberi manfaat kepadanya. Ya. Dan Abu Lahab mati kerana terkejut dengan kekalahan musyrikin Mekah di peperangan Badar. Dia sendiri tidak pergi ke Badar. Ya. Tetapi bila dia mendengar berita kekalahan tentera musyrikin di Badar, dia telah terkena penyakit yang sangat teruk, dahsyat, lalu dia dimampuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimusnahkan oleh Allah taala daripada dunia ini, kemudian Allah taala azab dia di akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Manakala anak-anaknya pula, setelah mana mereka menceraikan anak-anak Nabi SAW, dan anak-anak yang dia bangga, yang konon dia dakwa anak-anaknya itu akan menyelamatkan dia daripada azab Allah Ta'ala, Allah telah musnahkan anak-anaknya lebih awal. Dikatakan anak-anaknya dimakan, dimakan di singa dalam satu perjalanan pergi berniaga ke Syam, lalu mereka telah diserang oleh haiwan liar, oleh singa, lalu dimakan dan dibunuh oleh singa. Ya, Allahu akbar kabira. Sayasla naran zata lahab. Di antara bentuk kemusnahannya Allah kata sayasla bi fathil ya. Sayasla. Dan sin di sini adalah li ta'kidil wa'id wa tashdidihi, ay sayadkhulu la mahalah, dalam tempoh yang dekat, tidak lama lagi. Kerana kita tahu menunjukkan kejadian yang akan hampir berlaku, tak lama lagi. Sayasla naran zata lahab, yakni pastilah dia akan masuk ke neraka yang mempunyai api yang terang benderang, zata lahab. Sebagaimana dia Abu Lahab ni Allah jadikan mukanya cerah, terang benderang, maka Allah Ta'ala akan azab dia dalam api yang lebih terang lagi cahayanya, yang lebih panas lagi. Na'udzubillahi min zalik. Sayasla naran zata lahab. Yani zata lahab, yani nar, api yang mempunyai cahaya yang terang dan menjulang-julang apinya, dan pembakarannya yang sangat kuat, sangat panas. Na'udzubillahi min zalik. Dia akan dipanggang, dibakar. Sayasla, sayadkhul, dia akan masuk. Tidak lagi. Naran zata lahab, naran azimah, zat ishti'alin wa tawaqqudin, api yang mempunyai pembakaran yang sangat terang, yang sangat dahsyat. Wahiya naru jahannam. Wa imra'atuhu, waw di sini ataf kepada dhamir yang mustakin dalam kalimah fi'il mudhari' yasla, iaitulah ataf kepada jumlah di sini. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu juga isterinya juga, iaitulah Ummu Jamil, ya, Arwa bintu Harbin, ya, akan masuk ke neraka yang sama, hammalatal hatab, dalam keadaan dia menanggung kayu api, ya, menanggung kayu api. Allah Ta'ala disebabkan isterinya Ummu Jamil, na'udzubillahi min zalik, membantu suaminya dalam menghina dan menentang ajaran Nabi SAW, maka dia disuruh dalam neraka nanti untuk angkut kayu api, diletakkan di tempat yang Abu Lahab, na'udzubillahi min zalik, tempat yang Abu Lahab akan diseksa, dibakar itu, dia yang disuruh untuk letak kayu-kayu api tersebut supaya api itu menyala dan membakar suaminya. Sebagaimana dia membantu suaminya di dunia untuk melawan ajaran Nabi, maka di dalam neraka nanti dia akan diseksa dengan dia disuruh menjadi
pembakar punca kepada suatu laki dia akan terbakar dengan begitu dahsyat seperti mana yang disebut oleh Ibnu Katsirin rahimahullahu taala. Kanat aunan li zawjiha ala kufrih, adalah Ummu Jamil ni pembantu setia bagi suaminya dalam kekufurannya, wa juhudihi wa inadih, falihadha takunu yawm al-qiyamati aunan alaihi fi azabihi fi nari jahannam, يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه وهي مهيئة لذلك مستعدة لها. Dia akan disuruh campakkan kayu-kayu api ke tempat pembakaran Abu Lahab itu nanti dalam neraka, dan dia memang disiap sediakan untuk itu dan dia bersedia melakukan perkara tersebut. Dan kata Abu Sa'ud rahimahullahu ta'ala, hammalat al-hatab di sini, hammalah secara mansub sebagai celaan, dan ada yang, dan ataupun kita kata di atas haliyah sebagai hal. Kalau kita kata dia adalah ataf, sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu, dan juga istrinya akan masuk ke dalam neraka yang sama, hammalatul hatab, dalam keadaan menanggung kayu-kayu api tadi. So kalau kita kata dia adalah mansub alal hal. Atau pendapat yang lain kata hammalatul hatab wa imra'atuhu hammalatul hatab, dan istrinya penanggung kayu-kayu api. Ini adalah celaan dan penghinaan baginya di dunia. Allah Ta'ala menghina isteri Abu Lahab kerana dia berbangga dengan dirinya daripada wanita bangsawan Quraisy, dan dia selalu mengejek dan menghina Nabi SAW, maka Allah ejek dan hina dia balik. Hakikatnya wanita ini yang perasan dirinya bagus, sebenarnya dia tidak lebih daripada setaraf dengan hamba-hamba orang-orang rendah, yang mereka orang-orang yang golongan yang orang Quraisy anggap rendah, yang ditugaskan untuk mengangkat kayu-kayu api sahaja. Na'udzubillahi min zalik. Sebab dia yang selalu bawa berita, bawa mulut, apa yang suami dia cakap buruk kepada Muhammad, dia sampaikan kepada orang. Seolah dia yang bawa kayu api itu untuk dinyalakan fitnah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada qiraat yang membaca dengan wa imra'atuhu hammalatul hatab. Kalau dibaca hammalatul hatab, maka di sini waw di sini adalah istinafiyah dan imra'atuhu adalah mubtada, dan hammalatul hatab adalah khabar. Fi jidha hablum min masad, jumlah min khabarin muqaddam wa mubtada'in muakhar. Dan di sini ada fi jidha hablum min masad, asalnya hablun min masadin fi jidha. So fi jidha, jid yani unuq, leher, tengkuk. Di bahagian bawah tengkuk, tempat orang perempuan letak kalung, letak rantai. Fi jidha hablun, tali, min masad, daripada yang dipintal. Tali yang dipintal. Ya. Fi jidha hablun min masad. So fi jidha adalah, jumlah ini adalah khabar. Jar dengan majrur fi mahalli raf'i khabar muqaddam. Hablun min masad, jumlah ismiyah fi mahalli raf'i mubtada' muakhar. Dan jumlah keseluruhannya adalah haliyah. Jumlah ini adalah hal bagi keadaan, maksudnya dia adalah sama juga kalau kita kata hammalatul hatab, dia adalah hal, maka ini hal yang kedua bagi keadaan isteri Abu Lahab dalam neraka nanti, iaitulah dalam keadaan selain daripada dia menanggung api, di lehernya ada tali-tali rantai yang dipintal daripada tali-tali atau daripada kulit-kulit hayawan. Makna di sini adalah tanda keadaan orang yang hina, orang yang diperhambakan, orang yang diperhinakan. Ini adalah satu bentuk amalan yang mereka pernah buat di dunia ini untuk menghina atau menandakan seseorang itu sebagai hamba mereka ataupun orang yang di bawah daripada status mereka, maka Allah Ta'ala akan buat begitu balik kepada dia di dalam neraka nanti. Na'udzubillahi min zalik.
Dan al-masad ma yuftalu min al-hibal fatlan syadidan. Dan al-masad ialah apa yang dipintal dengan sangat kuat daripada tali, ya. Daripada tali yang dipintal-pintal, ya. Dan makna ayat ini pada tengkuknya, pada lehernya nanti akan ada tali yang dipintal-pintal dari pelbagai tali-tali, ya. Dan ia akan membawa perkara tersebut, kayu api tersebut daripada kayu-kayu api yang berduri, dan ini adalah keadaan tukang kayu, yang mana ini adalah golongan yang rendah kedudukannya dalam ranking golongan musyrikin Quraisy Jahiliyah. Orang yang kerja untuk bawa kayu api ini adalah golongan yang hina. So Allah Ta'ala akan jadikan isteri Abu Lahab ini dalam neraka nanti dalam keadaan orang yang hina. Na'udzubillahi min zalik. Kerana dia berbangga, ya, berbangga dengan kedudukannya di dunia dan tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan membantu suaminya menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan surah ini di antara surah yang menjadi mukjizat yang zahir kata para ulama berkenaan dengan kebenaran nubuah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Lahab dan isterinya, walaupun mereka sudah tahu keadaan yang begitu rupa, mereka terus dalam keadaan kekufuran mereka. Tidak beriman sampai mati, sampai mampu mereka mati dalam keadaan kufur. Jadi ini adalah perkhabaran ghaib daripada Allah Ta'ala bahawa Abu Lahab memang tidak akan beriman sampai bila-bila. Dan terbukti akhirnya Abu Lahab memang tidak beriman sampai kesudah. So ini di antara juga bukti yang jelas, yang nyata bahawasanya Nabi SAW adalah benar dan Al-Quran adalah benar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita teruskan dengan 3 surah yang terakhir yang disebut 3 Qul. Surah yang bermula dengan kalimah Qul, katakanlah. Yang pertama ialah suratul Ikhlas. Dinamakan surah ini dan surah Qul ya ayyuhal kafirun sebagai suratul Ikhlas kerana surah ini surah yang mengikhlaskan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tauhid, yang memurnikan bagi Allah ibadah. Dan surah ini surah Makkiyah, turun di Makkah sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Surah Al-Ikhlas adalah Makkiyah. Dan ada yang berpendapat ianya adalah Madaniyah. Tapi Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dia adalah Makkiyah. Dan sebab nuzul surah ini diriwayatkan dalam riwayat yang banyak bahawa orang musyrikin bertanya kepada Nabi SAW supaya Nabi menisbahkan kepada mereka Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatkan kepada kami sembahan kamu itu bagaimana yang kamu sembah. Kerana setiap orang musyrikin sembahan mereka diketahui sifat dan ciri-cirinya. Kalau orang musyrikin sembah berhala, ada bentuk dan rupa berhala tersebut. Orang Kristian sembah salib dan Nabi Isa, dia buat patung yang konon-kononnya itu adalah gambaran bagi Nabi Isa ataupun salib yang mereka sembah. Demikian juga orang Yahudi menyembah Uzair, ya, diceritakan dalam kitab mereka ciri-cirinya dan sebagainya. Maka mereka nak tahu apakah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah datang dalam hadis yang sahih, seorang sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu sangat suka membaca surah ini dalam salat. Setiap kali salat, bila dia baca surah, dia baca Al-Fatihah, dia baca surah, dia akan sudahi dengan Qul huwallahu ahad. Maksudnya setiap kali rakaat yang perlu baca surah, dia baca 2 surah. Satu surah yang lain, kemudian dia baca Qul huwallahu ahad. Maka para sahabat bagi tahu kepada Nabi SAW tentang tindakan sahabat ini. Lalu Nabi SAW kata, tanya dia kenapa dia buat begitu. Lalu dia berkata kepada Nabi SAW, ini uhibbuha, aku suka, aku cinta surah ini, li'annaha sifatur rahman, kerana surah ini adalah sifat ar-Rahman. Kerana surah ini menceritakan tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi SAW, beritahu kepadanya anna Allah Ta'ala yuhibbuh lihubbihi iyyaha. Bagi tahulah kepada dia bahawasanya Allah cinta akan dia
kerana kecintaannya kepada surah ini, kepada sifat Ar-Rahman. Jadi qul huwallahu ahad memberitahu kepada kita tentang tauhid. Sebab tu kata para ulama, qul huwallahu ahad dengan qul ya ayyuhal kafirun berpasangan. Qul ya ayyuhal kafirun mentauhidkan Allah dari segi praktikal, dari segi amal ibadah. Dan qul huwallahu ahad memberikan kita tauhid dari segi teori, dari segi i'tiqad kita, sifat Allah Ta'ala itu. Apakah ia dan apakah ciri-ciri Allah Ta'ala yang membezakan Allah dengan makhluknya. Jadi bila orang musyrikin tanya perkara tersebut kepada Nabi SAW, maka Allah suruh Nabi jawab, Qul, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katalah, jawablah olehmu wahai Muhammad, huwallahu ahad. Huwa di sini dhamiru sya'n, dhamir lisya'ni. Dhamir bagi menunjukkan keagungan, memberitahu kedudukan Allah Ta'ala yang agung. Ya. Dan ia adalah mubtada. Allahu ahad. Allah adalah jumlah Allahu ahad adalah khabar. Jumlah ismiyah Allahu ahad, Allahu adalah mubtada, ahad adalah khabar, dan jumlah ismiyah allati tatakawwan min mubtada wa khabar Allahu ahad fi mahalli raf'i al-khabar. Pada mahal rafa' al-khabar. Allahu ahad adalah khabar bagi huwa. Ya. Dan ahad adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat Allah. Dan makna ahad, ya, makna ahad ialah alladhi la nadhira lah, yang tiada sama dengannya, yang tiada sesuatu pun yang setanding, sebanding dengannya, yang setara dengannya. Itu makna ahad. Qul huwallahu ahad, katalah olehmu wahai Muhammad, dialah Allah yang esa, Allah yang tunggal, Allah yang unik, yang tiada satu pun yang sama dengannya. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, dialah Allah yang tiada yang layak dan berhak disembah bersama dengannya sesuatu pun. Dia sahaja yang layak disembah. Dia sahajalah yang esa, tunggal, dan tidak digunakan kalimah ahad dalam bentuk isbat, dalam bentuk mengisbatkan, menisbahkan sifat kepada sesuatu melainkan kepada Allah, kerana dia sahajalah yang ahad. Kepada makhluk kita guna dalam bentuk penafian. Seperti kita kata la ahada fid dar, tiada sesiapa pun dalam rumah sebagai misalnya. Ya. Tetapi untuk Allah sahaja kita gunakan kalimah ahad dalam bentuk isbat, dalam bentuk mengisbatkan sifat ahadiyah, bahawa Allah adalah esa, tunggal. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya, tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya, yang sebandingan dengannya. Dan keseluruhan surah ini mentafsirkan makna ahad sebenarnya. Semua ayat-ayat yang datang selepas itu adalah tafsiran bagi makna ahad. Qul huwallahu ahad. Al-ahad al-wahid al-ahad alladhi la nadhira lahu wala wazir wala nadid wala syabih wala adil. Yakni yang esa, yang tiada yang sama, tiada pembantu, tiada yang setara, tiada yang serupa, tiada yang sebanding dengannya. Allahus samad. Allahus samad. Kalimah as-samad ada beberapa makna. Allah mubtada dan khabarnya as-samad. Allahus samad, fa'alun, as-samad fa'alun dengan makna maf'ul. Iaitulah man yusmadu ilaih. Orang, iaitulah kalau dalam bahasa Arab, as-samad ialah al-masmud ilaih. Seorang atau sesuatu yang kita tujukan kepadanya hajat dan permintaan kita. So itu asal makna as-samad. Jadi Allahus samad, yakni Allah lah yang ditujukan kepadanya segala hajat dan permohonan oleh makhluk-makhluknya, oleh hamba-hambanya. Tidak ada yang layak untuk kita seru, kita panggil, kita puja dan kita mohon bantuan secara ghaib selain daripada dia. Sebagaimana dia adalah esa, tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya, maka tidak ada yang layak untuk disembah bersama dengannya sesuatu pun kecuali dia sahaja. Allahus samad. Dan datang di antara makna as-samad
ialah As-Sayyidu alladhi qad intaha su'daduh. Sayyid, penjaga, pemelihara yang menjadi tempat diserahkan kepadanya kesukaran untuk diuruskan, yang diserahkan, yang diajukan kepadanya pertolongan dan permohonan tolong dalam keadaan yang sangat sukar dan terdesak. Itu makna As-Sayyid. Alladhi qad kamula su'daduh, yang telah sempurna sifat ketuanannya, sifat sayyidnya sempurna pada dia, berbeza dengan makhluk. Makhluk juga sayyid. Sebab itu Nabi SAW bersabda, As-Sayyidullah, tuan yang sebenar-benarnya ialah Allah. Allah lah sahaja yang kita kena curahkan segala permohonan, minta tolong kita, hajat kita kepada dia sahaja. Dan ada juga tafsiran yang mengatakan maknanya al-baqi ba'da khalqih, yang terus kekal setelah musnah segala makhluknya. Ada yang mentafsirkan makna as-samad dengan al-hayyul qayyum alladhi la zawala lah. Al-hayy al-qayyum, yang maha hidup, yang maha memerintah dan mentadbir dan menjaga makhluknya, yang tidak akan ada, tidak akan hilang dan tidak akan musnah sampai bila-bila. Dan ada yang mentafsirkan as-samad dengan makna allazi lam yakhruj minhu syai' wa la yat'am, yang tidak keluar daripadanya sesuatu, yang tidak makan dan tidak minum. Ini juga maknanya. Daripada Mujahid, makna as-samad al-musmad allazi la jawfalah, iaitulah yang tidak ada rongga dan ruang dalam zatnya, yang mana itu melazimkan dia tidak berhajat kepada selain dia, tidak makan, tidak minum, tidak menghirup oksigen. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya adalah sempurna. Ini kerana kalau kita bandingkan makhluk, makhluk terdapat dua kategori. Makhluk ialah jisim, jasad, dan yang jasad ini ada rongga. Jasad ada rongga, ada lubang-lubang, ada ruang. Dan satu lagi, makhluk ialah ruh. Ya, ruh. Ya. Ruh lebih sempurna daripada jasad. Kerana ruh tidak ada rongga. Ruh tidak berhajat kepada sesuatu selain daripada dia. Yang makan, minum ialah jasad. Ya. Jadi, kalau kita lihat malaikat, malaikat mereka adalah arwah. Mereka adalah ruh. Bukan ruh maknanya sesuatu yang tidak ada, bukan sesuatu yang pejar. Ruh, kita tak tahu macam mana ruh, tapi ruh itu satu benda yang lain daripada jasad. Maka malaikat tak makan, tak minum. Makanan mereka hanyalah tasbih, zikir, ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam juga ruh kita. Ruh kita makan minumnya adalah zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, jiwa menjadi tenang. Ruh kita menjadi senang, suka. Kerana itulah makanan ruh. Ya? Seperti juga malaikat, makanan mereka adalah tasbih. Maka malaikat dari segi kejadian lebih sempurna daripada manusia. Sebab itu bila Iblis tengok Adam, jasad Adam, dia tengok jasad Adam itu ada rongga, ada ruang. Maka Iblis tahu bahawa dia ini adalah makhluk yang tidak dapat mengawal dirinya. Dia boleh dipengaruhi. Jadi jasad ada kekurangan. Roh lebih sempurna. Maka jikalau ciri-ciri makhluk yang tidak ada rongga, tidak perlu kepada menghirup udara, tidak perlu kepada makan dan minum, makhluk itu lebih sempurna daripada makhluk yang perlukan udara, yang perlukan makan dan minum. Maka Allah bukan jasad, bukan ruh. Allah lain, Allah ahad. Tetapi Allah Ta'ala baginya sifat sempurna. Walillahil mathalul a'la. Bagi Allah segala sifat sempurna yang tertinggi. Maka yang layak bagi Allah ialah dia adalah as-samad, yang tidak ada rongga bagi zatnya, tidak berhajat kepada sesuatu selainnya. Dia tidak makan, tidak minum, tidak beranak, tidak diperanakkan. Maka itulah makna as-samad yang datang daripada tafsiran ulama salaf. Makna as-samad ialah allazi la jawfalah, yang tiada rongga baginya sama sekali, yang tiada rongga, yang tidak makan dan tidak minum. Ya. Jadi ini adalah makna as-samad. Dan kesemua makna ini sesuai dan saling lengkap melengkapi. Kerana Allah itulah, dia tidak berhajat kepada selainnya. Dia tidak makan, tidak minum, tidak beranak, tidak diperanakkan.
maka dia sahajalah yang layak untuk kita jadikan sebagai tempat meminta segala hajat kita, kerana dia tak berhajat kepada yang lain. Maka dia adalah kemuncak Tuan yang telah sempurna pada ketuanannya. As-Sayyidul ladzi qad kamula su'daduh. As-Sayyidul ladzi qad intaha su'daduh. Padanya lah terhenti silsilah permintaan kita. Kita minta tolong kawan kita. Kawan kita tak sempurna. Dia mungkin minta bantuan kawan yang seterusnya. So makhluk dia tidak ada satu pun yang sempurna. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita minta kepada dia, dia dah tak perlu kepada lain dia. Dia sahaja sudah cukup untuk memberikan apa yang kita nak, untuk membantu kita, menolong kita, memelihara kita, menyelamatkan kita. Maka hanya kepadanya lah sahaja kita tujukan segala hajat dan permohonan dan permintaan kita. Jadi sifat As-Samadiyah Allah Subhanahu Wa Taala, inilah di antara esensi ketuhanan. Yang mana Allah Ta'ala itu, Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah lah yang maha kaya, yang tidak berhajat kepada selain dia, dan kamulah yang fakir, yang sentiasa perlu kepada Allah. Inilah ciri-ciri yang membezakan Tuhan dengan makhluk. Tuhan Ahad, tidak ada yang sama, satu pun yang sama sejenis dengan dia. Tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tuhan Samad, tidak berhajat kepada selain dia. Selain dia berhajat kepada dia. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Dan ini menegaskan lagi makna As-Samad. Lam yalid, dia tidak beranak. Kerana dia Ahad, tidak ada yang sejenis dengannya. Dan dia Samad, dia tidak ada rongga untuk keluar sesuatu selain daripada dia. Ya. Dan dia tidak berhajat. Anak, kita manusia perlukan anak kerana kita berhajat, kita akan mati. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mati. Selama-lamanya hidup, dia tidak perlukan anak. Manusia perlukan anak kerana manusia akan tua. Di hari tua dia perlukan anaknya menjaganya. Allah tidak akan tua. Allah akan terus hidup, tidak akan lemah. Maka dia tidak berhajat kepada anak. Walam yulad, dan tidak berhajat kepada ibu ayah. Kerana Allah tidak pernah ada pada zatnya itu zaman lemah. Kita berhajat kepada mak ayah kerana kita dulu tidak wujud. Jadi kita perlukan sebab untuk kita wujud ke dunia ini. Allah wujudnya azali. Tidak ada permulaan, sentiasa wujud. So dia tidak berhajat kepada sebab untuk dia wujud. Tidak berhajat kepada ibu dan ayah. Dan dia tidak pernah lemah. Dia tidak berhajat kepada ibu dan ayah untuk menjaganya ketika kecil seperti manusia. Allah tak pernah ada time kecil. Allah tak pernah ada time lemah. Sebab itulah Nabi Isa AS bukan Tuhan. Kerana dia lahir sebagai bayi. Tuhan takkan lahir sebagai bayi kot. Ya? Tak mungkin Tuhan lahir sebagai bayi. Tuhan tidak pernah ada fasa permulaan wujud. Kemudian wujud itu berkembang sikit demi sikit. Ini makhluk. Tuhan wujudnya sejak dia wujud, tidak ada permulaan, wujudnya sempurna dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Berbeza sama sekali dengan kewujudan makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada suatu pun yang setara, dan tiada suatu pun baginya yang sama. Walam yakun lahu, dan tiadalah baginya kufuwan, setara sesuatu pun. Dan di sini ada takdim dan takhir. Itulah kalau kita kata selain daripada Al-Quran, ayat susunan asalnya walam yakun ahadun kufuwan lah, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Dan kufu ialah setara, sebanding. Dibaca dengan kufuan dan kufuan dan kufan. Asalnya yang macam kalau dalam bahasa kita mengaji kitab fiqh, dalam bab perkahwinan kita ada bab masalah kufu, sekufu, setara, setaraf. Jadi Tuhan kata walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Yang setaraf dengannya, tidak ada. Jangan kata duduk sama baris, nak setaraf pun tidak ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Unik. Tidak perlukan kepada sebarang makhluknya, tidak perlu kepada sebarang pembantu, tidak ada satu pun yang sama dengannya, berbeza sama sekali dengan makhluknya. Maka sebab itulah surah ini suratul Ikhlas, yang mengikhlaskan bagi Allah tauhid. Yang kesannya, kalau dah kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sifatnya, kita tidak sepatutnya menyembah selain dia. Kita hanya sembah Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah surah ini di antara surah yang telah datang dalam hadis yang mutawatir, innaha ta'dilu thulutsal Quran. Dia menyamai 1/3 Al-Quran. Kerana dia menceritakan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surah yang banyak kita disuruh baca dalam sehari-harian kita, disuruh baca dalam solat witir, disuruh baca dalam solat ba'diyah maghrib, disuruh baca dalam qabliyah subuh, disuruh baca bersama dengan qul ya ayyuhal kafirun. Kerana qul ya ayyuhal kafirun mengikhlaskan tauhid dari sudut amalan, dan qul huwallahu ahad mengikhlaskan tauhid dari sudut i'tiqad dan kepercayaan yang merupakan tapak kepada amalan tadi. Kerana kita beriktikad Allah adalah sifat-sifatnya sebegini, maka kita tidak menyembah selain Allah Ta'ala. Naam. So ini adalah tafsiran surah Al-Ikhlas. Kemudian dua surah yang terakhir, Al-Mu'awwidhatain. Dua surah ini turun kerana Nabi SAW disihir oleh seorang Yahudi namanya Labid ibn Al-A'sam, la'anahullah. Dan hadis ini sabit dalam sahihain, dalam sahih Bukhari, dalam sahih Muslim. Ya. Dan Nabi SAW disihir, tapi sihir itu tidaklah memberi kesan yang besar kepada Nabi SAW dan tidak menjejaskan tugas baginda sebagai Nabi. Lalu turunlah dua surah ini. Datang malaikat duduk dekat Nabi SAW. Lalu mereka bacakan kepada Nabi surah ini. Maka semenjak daripada turun surah ini, Nabi SAW sentiasa menjadikan dua surah ini sebagai bacaan perlindungan bagi diri baginda SAW, dan demikianlah kita disuruh baca. Dalam satu hadis, Nabi SAW bertemu seorang sahabat dalam keadaan hujan dan gelap. Dia merasa takut. Maka Nabi kata kepadanya, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, ila akhirih. Nabi suruh dia baca dua qul ini untuk mengelakkan rasa takut, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah dinamakan dua surah ini dengan Al-Mu'awwidhataini. Dua surah yang digunakan sebagai memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sentiasa baca sebelum tidur, Nabi baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. 3 kali Nabi hembuskan ke tapak tangan baginda, kemudian Nabi sapukan ke seluruh kawasan jasad baginda yang boleh dicapai oleh tangan baginda SAW. Dan semasa baginda sakit, Aisyah radhiyallahu anha yang tolong buat bagi Nabi SAW. Maka ini di antara surah yang sangat-sangat kita disuruh melaziminya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul a'udhu birabbil falaq. Dan kedua-duanya adalah surah Madaniyah, surah yang diturunkan selepas daripada hijrah Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Kata Allah Ta'ala, Qul a'udhu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri naffathati fil uqad, wa min syarri hasidin idha hasad. Katalah olehmu, wahai Muhammad, Qul, katalah olehmu, wahai Muhammad, a'udhu, aku berlindung, birabbi, dengan Tuhan, pencipta, penjaga, pengurus atur, Al-Falaq. Al-Falaq datang tafsiran maknanya daripada Ibnu Abbas dan lain-lain, maknanya as-subh, falaqus subh. Katalah olehmu, wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang menjaga dan memelihara dan mengurus atur waktu subuh. yakni awal pagi. Seperti mana dalam surah yang lain, dalam surah Al-An'am ayat 96, Allah kata faliqul isbah. Allah lah yang memancarkan cahaya subuh, cahaya pagi. Dan asal makna al-falaq ialah memecahkan, membelah. Kerana cahaya pagi itu seperti munculnya bagaikan dia membelah, dia memecahkan kegelapan. Ya. Maka kita disuruh berlindung. Dan ada juga tafsiran yang mengatakan makna al-falaq ialah makhluk seluruhnya. Dan ada yang kata makna al-falaq ialah satu perigi dalam neraka. Ya. Ala kulli hal, makna yang masyhur, tafsiran yang masyhur adalah al-falaq ialah falaqus subh, cahaya pagi. Kerana apa disebut nama Allah Ta'ala yang dengan sifat ini, Rabbil Falaq? Kerana munasabahnya akan datang lebih jelas pada ayat selepas ini. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan Tuhan yang mendatangkan, yang mengurus aturkan cahaya subuh, cahaya pagi subuh. Daripada kejahatan
segala makhluknya, min syarri ma khalaq. Ma khalaq, apa sahaja yang dia ciptakan, kejahatan apa sahaja yang diciptakan. Pada ayat ini dalil bahawa Allah Subhanahu wa taala pencipta segala kejadian dalam alam ini, baiknya dan buruknya. Dan kita disuruh minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syar di sini meliputi semua keburukan. Apa saja keburukan, umum. Min syarri ma khalaq. Daripada segala kejahatan apa jua yang dia ciptakan. Ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan daripada kejahatan waktu malam ketika ia menjadi gelap. Ya. Dan ini adalah takhsis setelah menyebut umum. Setelah disebut kejahatan secara umum, kemudian dikhususkan penyataan itu dengan kejahatan pada satu waktu yang cukup bahaya. Iaitulah waktu malam gelap. Nabi SAW memandang kepada bulan, lalu Nabi kata kepada isterinya, berlindunglah kamu daripada kejahatan ini. Ya, Nabi SAW kata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ta'awwadhi billahi min syarri hadzal ghasiq idza waqab. Berlindunglah kamu kepada Allah daripada kejahatan al-ghasiq ini. Apa makna ghasiq? Ghasiq maknanya ialah malam. Idza waqab, idza gharabat syams, apabila matahari telah terbenam. Daripada kejahatan yang ada pada waktu malam. Min syarri ghasiqin idza waqab, apabila ia masuk gelapnya. Daripada kejahatan malam apabila ia gelap. Dan ditunjukkan kepada bulan kerana bulan adalah tanda waktu malam sudah pun gelap penuh. Ketika itu kita dapat melihat bulan dengan jelas pada malam-malam bulan purnama. Jadi Nabi kata kepada Aisyah, ta'awwadhi min syarri hadzal ghasiqi idza waqab. Minta lindunglah kepada Allah daripada kejahatan malam ini apabila ia mula gelap. Kerana apa? Allah Ta'ala khususkan waktu ini supaya kita minta lindung. Berbanding setelah mana disuruh kita minta lindung daripada kejahatan makhluk-makhluk yang lain. Kerana pada waktu inilah waktu segala sihir-sihir dilaksanakan oleh ahli sihir. Segala kejahatan-kejahatan mula direncanakan oleh orang jahat. Waktu inilah orang nak merompak rumah kita. Waktu inilah orang nak pecah rumah. Waktu orang nak mencolek dan sebagainya. Betul tak? Waktu inilah waktu orang jahat buat kerja. Sedangkan waktu tersebut itulah waktu yang paling kita tak terjaga sebab kita sedang tidur, lena, niak. So siapa yang nak boleh jaga? Kita upahlah polis macam mana ramai pun, guard macam mana banyak pun. Waktu ini waktu Allah Ta'ala dah ciptakan badan kita untuk berehat. Yang boleh satu-satunya yang jaga kita daripada kejahatan segala makhluk pada waktu ini. Sama ada manusia, jin, haiwan, binatang buas, serangga berbisa. Inilah waktunya. Semua benda-benda ni aktif. Ya? Harimau, serigala, kalajengking, ulat, apa semua. Ini waktu aktifnya. Ya? Siapa yang nak boleh jaga kita daripada semua ni? Satu-satunya yang kita boleh minta lindung jaga ialah Tuhan dia, Tuan dia. Sebab tu seorang sahabat tanya, kalau kamu dikejar oleh anjing, macam mana kamu nak buat? Anak murid dia kata, aku baling. Kalau kau baling, anjing main balik. Baling lagi. Dia kata, sampai sudah. Cara yang terbaik, kau panggil tuan dia, main ambil dia balik. Masuk dalam kandang dia, ikat dia. So, kita minta lindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ghasiqin ialah waktu malam. Sebab itu Allah Ta'ala kata, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ghasaqil lail ialah kegelapan malam. Idza waqab, idza dakhala zalamuh. Apabila datang, telah masuk gelapnya yang paling gelap-gelamat, yang paling gelita. Ya, itulah waktu yang Allah Ta'ala suruh kita minta. Wa min syarrin naffathati fil uqad. Dan daripada kejahatan para penghembus pada simpulan-simpulan. Dan naffathat maksudnya yang menghembus. Dan maksud di sini ialah sahirat. Wanita-wanita ahli sihir. Kenapa dia khususkan wanita? Kerana kebiasaannya, kebanyakan ahli sihir ialah wanita.
Walaupun tak menafikan di sana ada ahli sihir lelaki, tetapi di sini disebut secara ghalib. Fil uqad, yang menghembus-hembus pada ikatan simpulan-simpulan, seperti mana sihir yang dibuat oleh Labid ibn al-Asam kepada Nabi SAW. Dia ambil rambut-rambut Nabi yang gugur daripada sikat, dia ikat-ikat, lepas tu dia masukkan dalam telaga Bi'ri Zarwan, dan dia sihirkan Nabi SAW. So ahli sihir memang begitulah caranya. Mereka ikat, mereka buat simpulan, ikat benang, mereka tiup, lepas tu orang jadi cerai-berai, orang jadi sakit. Dan cara untuk kita menyembuhkannya dengan kita cari barang tersebut dan kita rungkaikan. InsyaAllah ta'ala dengan cara tersebut akan hilanglah kesan sihir tersebut. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan pendengki apabila dia dengki. Idza hasad, apabila dia melaksanakan rencana dengkinya. Kerana biasanya yang pergi buat sihir ni orang dengki lah. Kan? Orang dengki dia akan cari tok bomo sihir kita. Na'udzubillah min zalik. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh minta lindung daripada perkara ini semua, yang mana ini semua tidak ada yang boleh melindungi kita daripadanya kecuali Allah Azza wa Jalla. Naam. Kemudian berterutan dengan itu Allah Subhanahu wa taala suruh lagi, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, aku berlindung, a'udzu, aku berlindung secara ghaib, secara tidak nampak, dengan siapa? Birabbin nas, dengan Tuhan an-nas, ay maliki umurihim wa murabbihim, iaitulah yang memelihara, yang menjaga urusan, yang memiliki urusan mereka. An-nas di sini adalah makhluk, diambil daripada kalimah an-naus. An-nas diambil daripada an-naus. An-naus maknanya al-harakah wal-ittirab, pergerakan dan pergerakan dan kedudukan yang tidak tetap, bergerak ke sana ke sini. Dia merujuk kepada makhluk yang bergerak. Dia merujuk kepada makhluk yang bergerak. Katalah olehmu wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang menjaga, yang memiliki, yang mengurus aturkan keadaan makhluknya yang bergerak ke sana ke sini. Malikin nas, aku berlindung dengan Tuhan yang sifatnya satu lagi ialah apa? Malikin nas, yang merentah makhluk tadi, makhluk yang bergerak tadi. Ya, Malikin nas, dia adalah Rabbin nas, yang menjaga dan memelihara mereka. Malikin nas, yang memerintah dan memiliki mereka. Ilahin nas, dan dia juga adalah sembahan mereka. Bukan sahaja dia adalah Tuan yang menjaga, bahkan dia yang memiliki mereka, bahkan dia juga adalah yang disembah oleh mereka. Bukan sekadar mereka ini taat, patuh kepadanya, tunduk kepada dia. Mereka semua ni adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan al-waswasil khannas. Ini adalah nama syaitan atau sifat bagi syaitan. Al-waswas al-khannas, yang memberi waswas dan kemudian dia menghilang. Yakni syaitan yang sifatnya apabila manusia lalai mengingati Allah Ta'ala, dia datang membisikkan kepada kita keburukan. Kemudian bila kita ingat kepada Allah, dia pun khanas, dia pun lari dan hilang. Kemudian bila kita lalai lagi, datang. So ini adalah sifat syaitan. Min syarril waswasil khannas, aku minta lindung dengan Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Aku minta lindung dengan Tuhan yang sifatnya dia adalah penjaga, pemelihara, pemilik dan juga sembahan kepada an-nas, daripada kejahatan syaitan yang sifatnya al-waswas, suka memberi waswas ketika orang lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Al-khannas, yang apabila manusia mengingati Allah, maka dia akan lari, dia akan mengundur diri. Sebab itulah syaitan bila dengar azan, dia akan lari daripada azan tersebut dan dalam keadaan terkentut-kentut, kentut yang ada bunyi durat. Ya.
Bukan saja kentut yang tidak berbunyi, bahkan durat. Kentut dia berbunyi-bunyi, lari. Takut. Bila azan dah habis, bila didirikan solat, dia pun datang untuk mengacau dan mengganggu manusia dalam solat. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang syaitan itu kerjanya apa? Mewaswaskan, membisikkan ke dada-dada an-nas, ke dada-dada makhluk yang suka berbolak-balik, yang suka bergerak ke sana ke sini ini. Makhluk yang sifatnya berbolak-balik, sifatnya bergerak-gerak. Ya. Yang kerja syaitan itu allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang suka membisikkan dengan suara yang halus, mengajak mereka kepada keburukan. Di mana dia bisik? Di qalbun, di dada, di jantung. Sebab tu Nabi SAW kata jantung manusia ni ada dua bahagian. Bahagian untuk malaikat, bahagian untuk syaitan. Malaikat mengilhamkan benda baik, syaitan membisik dan memberi was-was benda-benda yang buruk. Ya. Minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan manusia. Ini tafsiran kepada nas. Tafsiran kepada an-nas. So tadi an-nas kita kata daripada an-naus, makhluk yang bergerak dan berbolak-balik. Apa dia makhluk ini? Yang mana syaitan suka membisikkan kepada mereka benda-benda buruk, iaitulah daripada kalangan jin dan manusia. So nas di hujung ayat ialah manusia. Ya. So an-nas yang diganggu oleh syaitan ini, yang mereka ini adalah di bawah jagaan dan pegangan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, ada dua golongan. Yang pertama jin, yang kedua manusia. Kedua-duanya disebut dengan nas, kerana kedua-duanya ada sifat namanya an-naus, bergerak dan berbolak-balik, tidak tetap. Ya. So minal jinnati wan nas adalah penjelasan kepada yang diwaswaskan baginya. Yang diwaswaskan baginya. Ya. Naam. Dan ada juga pendapat yang mengatakan minal jinnati wan nas merujuk kepada yang mewaswaskan. Yang mewaswaskan itu ialah jin dan manusia. Ya. Kalau begitu makna an-nas daripada awal ayat ialah manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi pendapat yang lebih sahih ialah penjelasan lillazi yuwaswis. Penjelasan bagi yang satu pendapat mengatakan dia adalah penjelasan bagi siapa yang mewaswaskan tersebut, iaitulah jin dan manusia. Atau dia bertaalluk dengan yuwaswis, ay yuwaswisu fi sudurihim min jihatil jin wa min jihatil ins. Dan atau dia menjelaskan bagi maksud an-nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. So adakah minal jinnati wan nas ini penjelasan bagi allazi yuwaswis, atau bagi makna an-nas dalam fi sudurin nas? Ada dua pendapat. Kalau kita berkata dia adalah penjelasan bayan bagi makna allazi yuwaswis, maknanya yang mewaswaskan itu ada dua golongan, jin dan manusia. So yang mengajak kita buat jahat ni kadang-kadang jin, kadang-kadang manusia, syaitan jin dan kadang-kadang syaitan manusia. Ini pendapat tafsiran yang masyhur yang orang kita selalu faham. Pendapat yang kedua yang lebih kuat, yang lebih rajih insya-Allah taala pada pandangan sebahagian tafsir, ada tafsir yang mentafsirkan, yang merajihkan pandangan pertama, tidak ada masalah. Pandangan yang kedua yang kita pilih ialah dia adalah penjelasan bagi an-nas, allazi yuwaswisu fi suduri an-nas. Siapa an-nas di sini? Minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan manusia. So kedua-duanya jin dan manusia ada syaitan yang mengganggu mereka, mengajak mereka untuk melakukan kejahatan. So jin sendiri ada syaitan, ada jin daripada kalangan jin yang mengajak jin untuk buat jahat, dan jin itu juga mengajak manusia untuk buat jahat. Jadi jin dan manusia sama-sama ada syaitan yang mengajak mereka untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tafsiran surah An-Nas, dan ini adalah surah yang terakhir daripada surah Al-Quranul Karim, surah yang ke-114 dan yang terakhir dalam surah Al-Qisar Al-Mufassal. Dengan itu berakhirlah
pengajian kita secara ringkas, kita memahami makna-makna surah-surah yang sering menjadi bacaan kita secara harian dalam solat kita. Majoriti kita menghafaz yang kita panggil ayat-ayat lazim ini, maka wajarlah untuk kita memahami serba sedikit maknanya supaya kita lebih menghayati ayat-ayat Al-Quran yang sentiasa kita baca dan kita lazimi setiap hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberkati apa yang telah kita pelajari dan memberikan kita taufik dan kefahaman dan hidayahnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada soalan? Untuk kembali teman, pada akhir hayat Rasulullah SAW, kalimah yang terakhir Nabi sebut ialah ila rafiqil a'la. Yang ini Nabi memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pilih ke teman yang tinggi, iaitulah balik kepada Allah Taala. Kerana setiap para nabi mereka diberi pilihan oleh Allah ketika mereka hendak dicabut nyawa, sama ada mereka nak kekal tinggal bersama umat mereka atau mereka nak pilih untuk kembali wafat, untuk mati. Maka ketika itu Aisyah radhiyallahu anha kata, bila aku dengar Nabi sebut ar-rafiq al-a'la, ar-rafiq al-a'la, maka aku tahu bahawa Nabi SAW pilih untuk mati, untuk dibawa tinggal di langit, tempat yang tinggi di syurga, di langit sana, duduk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan hadisnya dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Al-Muzammil dan Al-Muddathir ialah dua kalimah merujuk kepada yang berselimut. Dua kalimah yang maksudnya berselimut. Kedua-duanya makna berselimut. Cuma dua surah itu turun dalam konteks yang berbeza. Maka sesuailah digunakan dua kalimah yang berbeza. Nah. Wanita bukan Islam, mengikut kategori. Kalau dia wanita ahli kitab seperti orang Yahudi, maka tidak disyaratkan dia memeluk Islam. Ya, kalau kita kahwin dengan perempuan Yahudi, kalau kita rasa selamatlah, dia tak buah racun dalam makanan kita kalau kita kahwin, tak kan? Kalau kita kahwin dengan wanita Yahudi, maka tidak disyaratkan untuk dia masuk Islam. Dia boleh kekal dengan agamanya, dengan syarat kita sendiri terpelihara agama dan iman kita. Kita boleh pastikan anak-anak kita akan dididik dengan Islam. Dia tidak akan mempengaruhi anak-anak kita menjadi kafir. Ini anak-anak yang dia akan lahirkan lah, kan? Dan kita boleh kawal dia supaya dia hidup mengikut suasana Islam. Maka kalau dia ahli kitab, kita boleh berkahwin dengan, dan juga dengan syarat dia mestilah orang yang memelihara kesucian, bukan wanita yang jenis tak pegang dengan agama dia sendiri. Nama aja Kristian, nama saja Yahudi, tapi dia pun tak ikut agama dia. Minum arak, makan khinzir, tu tak boleh lah. Ya? Berzina dan sebagainya tak boleh. Maksudnya sebab mereka ni masih lagi ada persamaan undang-undang antara agama mereka dengan Islam. Dan disyaratkan mereka ni mestilah berketurunan daripada Yahudi dan Nasrani. Bukan yang macam Cina masuk Kristian, tak boleh lah. Itu bukan ahli kitab. Ya. Adalah syarat-syaratnya yang diterangkan para ulama dalam kitab-kitab fiqh, dan perkara ini telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa dengan jelas. Kalau kita baca Al-Quran, mungkin yang bertanya ni pun dah banyak kali baca ayat tersebut, ya. Cuma mungkin dia tak perasan hukum ini dinyatakan dalam Al-Quranul Karim, ya. Jadi itu bagi ahli kitab. Adapun lain daripada ahli kitab tidak boleh. Lain daripada ahli kitab mestilah dia memeluk Islam, barulah sah untuk kita berkahwin dengan dia. Nah. Dan larangan itu pun sudah disebutkan dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran, telah dinyatakan. Adakah tidak boleh dipisahkan? Semua boleh dipisahkan. Setiap surah ini adalah surah yang berbeza. So semuanya boleh dipisahkan. Tidak ada kewajipan untuk kita baca sekali. Cuma kalau dibaca bersama-sama lebih baik. Macam surah Ad-Duha dengan Al-Insyirah, sebab dia ada semakna. Surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dengan surah Ila fi Quraisy, kalau kita ambil tafsiran yang dia ada hubung makna, maka elok dia dibaca sekali. Dan surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas juga sebahagian sahabat tak suka memisahkannya sebab dia ada dua kaitan atau dia turun sama-sama. Tapi dari segi hukum tidak ada kewajipan untuk kita pisahkan, untuk kita gabungkan atau kita pisahkan. Semuanya adalah surah yang berbeza-beza.
dalam solat kita boleh baca Al-Kafirun pada rakaat pertama? Adakah mesti kita baca surah Ikhlas? Tak, bukan semua solat macam itu ya. Bukan semua solat disuruh baca Al-Kafirun dan Qul Huwallah. Yang disuruh ialah solat ba'diyah maghrib, qabliyah subuh, solat sunat tawaf dan juga witir. Kalau kita solat witir 3 rakaat, rakaat yang kedua kuliah, rakaat ketiga ialah Qul Huwallah bersama dengan Al-Mu'awwizatain. Adapun solat lain bebas, tidak ada tuntutan. Bahkan dalam solat-solat ni pun dia bukan wajib, itu hanyalah galakkan. Sebab itu sabit juga Nabi SAW dalam solat qabliyah subuh, Nabi baca surah lain daripada 2 surah ini. Sabit juga dalam solat witir, Nabi baca surah lain daripada 2 surah ini. Nah. Doa iftitah yang pendek-pendek ini semua termaktub dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang doa-doa dalam solat, macam kitab Hisnul Muslim, macam kitab sifat salat Nabi, boleh dirujuk di sana. Nah. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sekadar itu dulu pengajian kita, kuliah kita. Jadi kita akan mulakan kelas yang baru pada next Khamis yang akan datang. Khamis minggu depan tak ada, Khamis satu lagi 16 hari bulan, hari Malaysia. Kita akan mulakan pengajian dengan kitab An-Naba'ul Azim, Perkhabaran Agung. Bagi yang nak kitab, dia boleh cari dekat Shopee saja. Terjemahan bahasa Melayu. Bagi yang nak terjemahan bahasa Inggeris, dia ada PDF di laman web, boleh cari PDF. Bahasa Arab pun ada PDF, ya, boleh cari. An-Naba'ul Azim karangan Syekh Muhammad ibn Abdullah Diraz rahimahullahu taala. Kita akan mulakan bacaan dalam kitab tersebut untuk melihat keagungan dan kebenaran Al-Quranul Karim. Seterusnya kebenaran Islam itu sendiri dan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.